Alhamdulillah. Selamat bertemu kembali. Ini kita mula hari ini tentang Nahu. Baru hari ini kita belajar tentang Nahu. Sebelum kita belajar Saraf. Saraf maksudnya perkataan-perkataan lah. Perkataan yang berbeza. Bagaimana nak kenal isim, bagaimana nak kenal isim fa'il, isim maf'ul, bagaimana nak kenal fi'il, madhi, mudhari atau amr, singular, plural, masculine, feminine, semua tu. Ya, dia dah kita kenal jenis-jenis perkataan, harap dapat latih dan ini baru kita mula tentang Nahu. Apa itu Nahu? Okey, sebelum kita teruskan, saya nak guna jelaskan tentang istilah-istilah yang dimaksudkan. Mungkin ada yang telah belajar bahasa Arab sebelum ni. Antara perkataan-perkataan kita guna ialah rafa atau marfu'. Rafa atau marfu' kalau mendengar ni yang menunjukkan bahawa kalau dia singular, hujung baris dia, baris perkataan terakhir pada perkataan adalah dhammah. Okey, rafa. Ja atau majrur, huruf terakhir berbaris kasrah untuk singular. Plural tu ada waw, ya, nun tu kemudian singular atau majrur. Nasab atau mansub sama, istilahnya maksud sama. Nasab mansub istilahnya sama, mansub tempat, nasab sifat. Okey, sifat dia. Jadi ini untuk yang huruf terakhirnya baris fathah dan jazam, huruf terakhirnya untuk fi'il mudhari berbaris sukun. Okey, jadi apa itu Nahu? Itu tujuan kita tahu Nahu ialah untuk mengetahui peranan isim dalam ayat sama ada yang menjadi subjek, predikat atau objek. Maksudnya, bila kita jumpa satu perkataan dalam ayat, satu isim, dia boleh berperanan sebagai subjek, maksudnya pelaku ataupun cerita utama, atau dia menjadi objek, dia diperlakukan oleh sesuatu perbuatan atau satu isim yang lain, atau dia hanya cerita lah kan. Itu, jadi kita tahu peranan dia. Baru kita tahu makna ayat tu kan. Okey. Kedua, untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari kita nak tahu dia jadi objek pada haraf sebelumnya ke tidak. Itu fi'il mudhari itu. Kalau fi'il mudhari dia kena keadaan Nahu dia akan menentukan makna haraf sebelumnya. Contohnya kalau la boleh makna jangan, la boleh makna tidak, la boleh makna juga tidak sekali-sekali. Atau tidak semuanya, tidak sebarang, tiada sebarang. Itu bergantung pada keadaan fi'il mudhari selepasnya. Itu tanda contoh. Jadi itu adalah Nahu. Jadi Nahu memberi kita peluang untuk memahami kaitan atau hubungan kaitan-kaitan dalam ayat. Itu peranan mereka dalam ayat tu. Jadi kita tahu makna kata tu dengan lebih, ayat dengan lebih jelas. Okey, contoh macam ni ulangan. Kita tengok setiap perkataan yang isim yang mu'rab macam Yusufu kan boleh berubah jadi Yusufa. Dia tak kata terima Yusufi. Ustaz. Ya, Ustaz. Saya tak belajar lagi bab ni. Ya betul. Ini yang saya ajar ni. Itulah Ustaz jangan laju nak. Oh, okey. Right. Okay, jadi yang kita nak belajar nanti kenal pasti peranan perkataan dalam ayat. Jadi apa keadaan Nahu dia? Macam kalau kita tengok contoh di bawah ni, I gave him his book, he thanked me. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu sama je, semua dia je kan. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, saya beri dia buku dia terima kasih kat saya kan. Jadi Melayu tak nampak. Semua sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris nampak sikit lah. I gave him his book, he thanked me. Jadi tiga perkataan ni nampak macam lain tapi rujuk pada sama juga. Dia lelaki kan. Dia seorang lelaki. Jadi itu yang menjadikan peranan dia dalam ayat. Maksud kalau dia jadi objek, I gave him. Saya beri dia jadi objek. Itu dia keadaan nasab. Nahu dia mansub. Kalau dalam bahasa Arab dia akan berbaris atas lah, isim ni baris atas. Singular dia akan berbaris atas. Kalau his book, possession ataupun pemilikan, macam pemilikan, itu panggil ja, majrur. Ja. Maksud dia akan berbaris bawah.
Seperti macam juga kalau dia jadi objek pada haraf jar. Itu dipanggil jar. Kalau dia menjadi subjek, dia yang melakukan perbuatan atau dia menjadi cerita tentang dia, itu dia dipanggil, dia akan diwakili dengan baris dhammah pada huruf terakhir isim singular. Dhammah dan itu dipanggil rafa, marfu, maksud tinggi. Tinggi maksud dia tidak diperlakukan, dia yang melakukan perbuatan. Dia yang diceritakan, iaitu subjek, dia rafa, dia tinggi. Kalau nasab ni mansub ni maksud dia ditimpa, penat. Dia jadi objek, dia diperlakukan kan, dia penat. Boleh ambil itu. Dan jar majrur ni dia rapat, dekat, tak boleh jauh. Dia punya dua perkataan tu yang jadi jar dia dekat-dekat, dia rapat. Itu lebih kurang dari segi istilah yang digunakan. Okey? Kalau ada soalan sila tanya. Okey? Right. Okey. Right. Jenis fasa. Saya dah maaf jenis fasa. Kejap. Aduh, kejap. Ada satu lagi topik yang saya dah pecahkan rupanya. Saya kena upload satu lagi. Kejap dah. Kejap. Ini satu lagi. Sebab saya ubah sikit lagi segi. Ada satu lagi. Ada. Karena ini dah satu lagi, tapi itu okey nama tu, tapi saya dah balikkan. Memang your slide macam tu kan? Ini yang saya kasih nota. Macam tu kan? Sama Ustaz. Sama kan? Sama-sama. Ini betul lah. Saya pun tak ingat saya ubah apa dah. Okey, tak apa, kita teruskan ni. Tak apa. Kalau ada soalan, tak apa. Yang tu kemudian pun sama juga lebih kurang. Okey, insyaAllah. Sekejap saya share balik. Okay, Alhamdulillah. Okey, sekarang kita pergi ke jenis-jenis frasa. Jadi, kita belajar tentang perkataan yang asing-asing, yang masing-masing satu-satu. Sekarang dalam Al-Quran pun ada banyak juga keadaan di mana dua perkataan digabung jadi satu makna. Dua perkataan digabung jadi satu makna. Itu maksud dipanggil, kita belajar mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, iaitu sandaran isim yang disandarkan kepada isim yang lain untuk membentuk satu perkataan baharu. Isim kedua jadi objek pada isim pertama. Boleh juga diistilahkan macam tu. Okey. Jadi maksudnya mudhaf ilaih, kalau setengah guru belajar dia kata idhafah, sandaran, idhafah sama juga. Mudhaf ya, yang disandarkan. Yang disandarkan, mudhaf. Dipanggil ini pun dalam bentuk isim maf'ul kan, mudhafun. Mudhaf. Mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Jadi ada dua perkataan. Pertama macam bawah ni, qalamun Zaidin. Qalamun dipanggil mudhaf yang disandarkan. Zaidin dipanggil mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Tapi panjang sangat selalu diguna MMI ajalah. Mudhaf dia. Jadi dia dua perkataan, qalamun Zaidin, pena Zaid. Jadi jenis ciri tengok dekat ini, qalamun dia tak ada alif lam. Dia tak boleh ada alif lam. Yang pertama ni, yang pertama ni kedua. Yang pertama tak ada alif lam dan dia tak ada tanwin. Okey? Dia boleh baris atas, bawah atau depan, tak kisah, bergantung pada perkataan sebelumnya. Okey? Jadi qalamu dia tak ada tanwin. Dan Zaidin harus dalam atau mesti dalam keadaan jar. Bermaksud kalau dia singular dia akan berbaris bawah. Sama dia kasar ini. Dia boleh ada alif lam. Tapi yang pertama tak boleh ada alif lam. Okey, contoh dia macam ni. Okey. Ada dua perkataan. Qalamun Zaidin.
kedua Qalamun dan Zaidun. Ini dua perkataan yang berasingan. Qalamun satu pen, Zaidin seorang yang bernama Zaid. Kan? Zaid. Tapi kalau nak kata pen si Zaid, kita gabungkan dua ni. Jadi Qalamun tu kita hilangkan tanwin. Jadi dia asal Qalamun jadi Qalamu, Zaidin kita jadikan dia majrur. Maksudnya kita tukar baris dia jadi baris bawah. Jadi Qalamun dan jadi dia pen si Zaid. Ingat isim pertama tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Isim kedua boleh ada alif lam, tapi dia mesti dalam keadaan ja, iaitu kalau dia singular dia berbaris bawah. Kalau plural dia akan berbaris ya nun. Macam muslimuna, muslimina. Itu maksud dia. Kita tengok contoh. Contoh yang sini. Macam ni. Khazainil ardi. Khazanah. Al-ardi bumi. Jadi khazanah yang kami dengan bumi. Kalau kita nak gabungkan jadi khazanah bumi. The treasures of the earth. Jadi kita gabungkan macam ni. Maksudnya khaza ini dia tak ada alif lam kan, tapi tak ada tanwin. Dia baris bawah sebab ada harf jar sebelum dia, tu ala. Khaza ini al-ardi boleh ada alif lam, tetapi dia harus dalam keadaan majrur, maksud dia pun dia akan baris bawah. Maksud dalam keadaan ni khaza inil berbaris bawah atau dalam keadaan jar kerana dia jadi objek pada harf sendi ala. Dan al-ardi dalam keadaan jar dia berbaris bawah ni ialah kerana ia adalah mudhaf ilaih kepada khaza ini dan diterjemahkan sebagai perbendaharaan bumi. Kalau dalam bahasa Inggeris lebih mudah, jadi dia ada kena pakai of tengah-tengah. The treasures of the earth. Itu maksudnya. Jadi perkataan ni di satu makna. Okey. Dua perkataan tapi satu makna. Perbendaharaan bumi. Yang kedua, rabbuka. Rabbuka, kita ada rabb dengan ka dhamir. Ka ni adalah mabni kan, dia tak berubah. Yang rabbu tak ada tanwin. Jadi dia tak ada tanwin bila ada ka, dan ingat automatik bila ada dhamir, isim dhamir terlekat kepada isim sebelumnya, macam rabbu ni isim, automatik dia mudhaf ilaih. Terjemah dia lah rabbuka. Tuhan kau. Kalau dalam bahasa Inggeris, the Lord of you. Tapi your Lord lah. The Lord of you, your Lord, your God. Right? Contoh di bawah sini. Yas'aluna ayyana yaumuddin. 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 Kita tengok yaumuddin. Yaumu satu dalam keadaan rafa kerana dia adalah khabar yas'aluna ayyana yaumu yu'abdun. Okey. Jadi dia yaumu dia tak ada tanwin, tak ada alif lam, dan ad-dini berbaris bawah. Ada alif lam dan berbaris bawah. Jadi yaumuddin hari agama. Hari hutang, hari pembalasan. Ad-din ni sama macam ad-dain lah. Ad-dain hutang, hari pembalasan. Yaumuddin. So, the day of recompense dalam bahasa Inggeris. The day of recompense, hari pembalasan. Itu dia tak sepertinya pemilikan. Dia dua perkataan, kebanyakan macam pemilikan Tuhan kau kan. Tapi bila ni dia dua perkataan yang bermakna satu makna lah. Hari pembalasan. Di sini abuhum, bapa mereka. Bila ada dhamir melekat kepada isim, automatik mudhaf ilaih. Jadi bapa mereka. Okey. Right. Terus dari bawah. Wa fi amwalihim haqqul lin-nasi wal mahrum. Ada yang okey.
Okay, right. Okay. Wa fi amwalihim. Amwalihim. Mudah pilih amwalihim. Amwali dengan him. Harta mereka. Amwali berbaris bawah sebab ada harf fi. Him ialah dhamir, maka dia automatik. Harta mereka. The wealth of them. The wealth of theirs. Jadi itu. Okey, itu contoh mudhaf ilaih. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ustaz, Ya. kalau bahasa Melayu, mudhaf ilaih ni apa? Bahasa Melayu tak ada sangat. Macam gini, macam maksud dia kita tahu pada makna lah macam apa ni, okey. Kalau kasut dengan saya kan, kasut saya, dua perkataan berbeza. Ketika kata kasut saya, kasut milik saya lah kan. Kalau macam apa lagi, harta dermawan, harta orang kan. Dia gini, apa istilah dia apa Melayu? Dia tak ada istilah yang sama. Tak ada, Melayu tak ada. Tapi kalau Melayu terjemahan sandaran. Dua perkataan disandar antara satu sama lain. Seperti harta mereka, kan? Perbendaharaan bumi. Tuhan kau. Jadi hari kiamat. Jadi itu semua tu ialah satu makna. Kalau dia cakap hari kiamat satu makna kan, nampak hari pada hari kiamat tu hari mahsyar. Kalau abu kalau bahasa Melayu hari kiamat dua perkataan. Tetapi satu makna ke dua makna? Hari kiamat. Dia tunjuk pada satu benda ke dua benda? Satu benda. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Macam Tuhan kau, satu ke dua benda? Dua kan? Satu kan? Tuhan kau. Walaupun ada Tuhan dengan kau, tapi kalau Tuhan kau satu kan? Satu makna kan? Itu maksud dia. Okey? Dan dalam Al-Quran lebih 90% bentuk frasa itu dua perkataan digabung adalah bentuk mudhaf ilaih. Jadi penting. Banyak bentuk mudhaf ilaih ni dalam Al-Quran untuk membantu kita faham makna dengan lebih jelas. Okey? Macam mudhaf ilaih ni saya tak jelas lagi lah. Macam contoh jazainil ardi tu. Ya, okey. Yang kuning tu mudhaf. Ya. Merah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih macam mana tu tak nampak. Tak. Ini sandaran yang ini disandarkan kepada dia. Yang al-ardi disandarkan kepada khazainin. Dua perkataan ni. Khazain ini khazanah. Al-ardi. Khazanah, kalau cakap khazanah, menjadi khazanah saya, khazanah sekolah, boleh khazanah apa? Kerajaan, kan? Tapi kena cakap khazanah bumi. Kalau Melayu cakap khazanah bumi, okeylah, okey, tahu khazanah bumi. Kalau Arab pun cakap khazanah, mungkin dia faham, tapi bila nak pastikan itu adalah sandaran, keadaan dia mesti yang perkataan pertama, isim pertama tu tak boleh ada alif lam dan dia tak boleh tanwin. Ingatkan kalau kita ada kita kalau isim biasa bila tak ada alif lam dia tanwin kan? Dia hanya ada hilang tanwin bila dia ada alif lam depan dia. Okey, jadi ini dua-dua tak ada alif lam tapi tak boleh tanwin. Okey. Lepas tu dia akan bergabung dengan satu isim selepasnya rapat dia sebelah-sebelah. Itu bagi ja tu rapat jiran. Al-ardi. Al-ardi bumi dan al-ardi mesti dalam keadaan ja. Mesti dalam keadaan ja. Maksudnya kalau dia singular dia baris bawah. Itu maksudnya terjemahan khazanah bumi. Kalau dalam bahasa Inggeris, the treasures of the earth. Maksud khusus. Maksud dia khusus. Dia dari makrifah. Dikenali. Okey, Puan. Lepas tu yang rob buka tu dia baris atas pula. Sebab apa?
Ka adalah domain. Domain adalah mabni. Dia tak berubah ejaan dia. Dia tak berubah ejaan dia. Rabbuka. Jadi bila macam home. Home jadi him, kalau abihim, dia tak berubah. Dia home ni dia berubah kerana sebutan. Tapi Rabbuka kau tukar dia ki, jadi Tuhan kau perempuan pula kan? Tak boleh. Sebab ka ni isim domain ialah mabni. Ada soalan lain? Boleh kita tukar, kita buat latihan depan ni, insya-Allah lebih faham. Kita buat latihan. Ni sila cari mudhaf lain di sini. Ni ada besar sikit. Okey, kita ada okey gitu. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Okey, tengok ayat pertama ni. Kalau tengok, kalau kita terjemahan kita tahulah kan. Kalau kita tengok terjemahan tak tahu terjemahan, jadi dan aku wattaba'tu, aku telah ikut millata agama. Agama abai, bapa-bapaku, iaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Jadi kalau tengok sini, millata, dia tak ada alif lam. Tapi tak ada tanwin. Dia dengan satu fathah aja. Patut dia millatan. Sebab dia tak ada alif lam. Tapi dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Lepas tu abai. Abai. Ini ada tiga perkataan ni. Agama, bapa-bapa, ya ni aku. Jadi abai ni dalam keadaan ja. Maksudnya hamzah merupakan perkataan huruf terakhir pada aba dan hamzah berbaris bawah. Jadi itu dia berbaris bawah, maksud dia dalam keadaan ja. Dan ya ni akulah. Jadi millata abai, agama bapaku. Itu. Right? Itu maksud tu mudhaf ilaih. Kita boleh kenal bila ada isim berbaris bawah, maksudnya huruf terakhir perkataan tersebut berbaris bawah dan sebelum dia bukan haraf ja. Kalau macam di bawah billahi, Allahi berbaris bawah. Allah dalam keadaan ja juga. Dia kalau isim berbaris bawah dipanggil ja. Ja. Tetapi sebelum Allah adalah haraf sendi bi. Maka ini bukan mudhaf ilaih, ini adalah ja majrur. Maksudnya billahi, dengan Allah. Berbeza dengan sini, abai berbaris bawah, tapi sebelum dia bukan haraf ja. Satu perkataan lain dan harus isim. Kerana hanya isim tu dalam keadaan ja, bermaksud dia akan berbaris bawah untuk isim singular. Okey, hanya dalam dua keadaan. Satu, dia menjadi objek pada haraf ja dan macam billahi, macam min syai'in, macam min fadli, semua ini keadaan pertama mana isim akan dalam keadaan ja. Okey. Kedua, dia dalam keadaan ja adalah apabila jadi mudhaf ilaih, maksud macam millata abai. Ini keadaan kedua. Okey. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau tengok pada barisan kedua, lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi. Wa 'alan nasi pun dah kena ja majrur, maksud dia harap sedih. Tapi tengok Allahi sebelum dia bukan harap ja. Harap ja min yang sebelah fad. Sebelum dia adalah fadli. Dan fadli tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Fadlillah. Dia terjemah sebagai satu makna. Kurniaan Allah. The blessings atau the gifts of Allah. And the provisions of Allah. Itu maksud dia. Okey. Kes satu. Ada lagi tak mudhaf ilaih selepas ni? Nampak tak? Di bawah. Mana yang mudhaf ilaih di bawah? Aksaran nasi la yashkurun. Nampak tak? Haji Sahih ada?
Puan Nafisa. Cari isim berbaris bawah. Kalau ni an-nasi berbaris bawah. Okey, ni ja lah. Tapi apa sebelum dia? Ala. Ala adalah haraf ja. Jadi ini bukanlah mudhaf ilaih. Kita pergi terus, ada an-nasi lagi satu lagi. Sama juga dengan keadaan ja. Kerana sin dia berbaris bawah. Tapi sebelum dia bukan haraf, sendi. Adalah satu perkataan lain, aksara. Aksara tak ada alif lam dan tiada tanwin. Di kebanyakan manusia. La yaskurun, mereka tidak syukur. Okey, itu bagaimana kita kenal mudhaf ilaih. Ada soalan? Ustaz, boleh ulang semula tak? Ya. Sebabkan macam contohnya min fadlillah tadi kan? Aha, Min fadlillah yang alaina. ya. Jadi dekat situ ada huruf jar dekat min tu. Betul. Kemudian fadlillah, fadli. Jadi kat situ mudhaf fadli dia. Fadli Tapi mudhaf. sebab dia kata kalau mudah tadi mudhaf mesti baris atas, bukan di bawah ya. Dari bawah Mudhaf tu. ilaih yang mesti baris bawah. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari bawah. Jadi Allah ya. Allah yang mudhaf ilaih dia. Jadi yang ni mudah lah. Fadli ni mudah. Ya, Mudhaf. betul. Fadli baris bawah sebab haraf min. Araf tu. Min. Ya. Jadi dia Hubungan mudah, antara min dengan fadli jar majrur lah kan. Ya. Okey. Tapi hubungan fadli dengan Allah, ini mudhaf ilaih. Okey, kalau aksara nas tu Sama? boleh buat mudah ilahi tak? Sebab an-nas tu baris bawah. Aksara Tiada alif lam, tiada tanwin. Betul lah, ni mudhaf ilaih ya. boleh lah. Okey lah. Di Okey, aksara satu. nas ini, aksara nas ini adalah kebanyakan manusia. Ya. Most of the people. Kan? The blessings of Allah. Yani the God of the religion of my parents or my fathers. Itu maksudnya bagaimana kau terjemah dalam bahasa Inggeris. Okey? Haji Sari okey? Puan Nozi, boleh? Ustaz, Silakan. tadi yang Ustaz kata fadlillah tu, fadli tu tak boleh haraf. Tak boleh haraf. Tak boleh harap. Apa maksud tak boleh harap? Tadi Ustaz kata tak boleh haraf. Tak boleh Bukan. jar. Dia tak Ada. boleh ada alif lam dan tak boleh tanwin. Tu yang dia jadi mudhaf. Bila dia mudhaf, dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dan isim selepasnya akan berbaris bawah. Ini lebih. Okey, kita cari yang bawah pula. Okey, cari yang bawah. Okey. Mana ini? Boleh. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih fastajabalahu innahu huwa samiu. Badalahum. Ra'autal ayat. Okey. Sebelum tu badalahum tak Ustaz? Boleh? Mana? Fastajabalahu. Oh, badalahum. Okey. Okey, saya terangkan apa. Tak boleh? Beza dia gini. Dia bukan badalahum bukan sebab ada la. Kalau badahum mungkin. Kalau badahum automatik. Kalau sebab ada la dia haraf lain. Dia Ada mesti lam kan. tu lain kan? Dia ada pisah dengan satu huruf lain kan? Haraf lain. Dia bukan. Dia macam ni. Atas adalah Rabbuhu. Kan? Rabbu. Ya. Rabbuhu. Hu dhamir lekat pada Rabbu. Tuhan dia. Kan? Lepas tu ada lagi kaidahunna. Kaidahunna, hunna dhamir, kaidah tak ada tanwin. Kan? Jadi tipu daya mereka perempuan. Okey. Badalahum tidaklah sebab ada la ni.
Nada lam betul. ya. Jadi ra'awul ayati ini kaedah tu betul puan, cuma ra'awu ni adalah fi'il dan al-ayati ialah jamak muannas salim berkeadaan mansub, dan ingat, dan kita akan sentuh bahawa al-ayati ni dia tidak boleh jamak muannas salim tak boleh turun baris atas. Dia baris bawah je. Okey, jadi ada dua. Cuma ni ba'di ma ni tak nampak ba'di ma. Pun sudah apa. Cuma ma ni lah mabni. Ma tidak. Ma apa dia mabni, dia tak nampak. Ini tak nampak. Dari sesuatu. Okay. Di atas ni kalau automatik, kalau kita nampak ada isim lekat dengan ada isim dhamir dekat dengan isim, itu automatik mudhaf ilaih. Macam kaedah hunna. Dia dekat, dia tak boleh lekat sebab ha dengan dal tak boleh tulis sambung, tak boleh tulis sambung kan. Jadi kaedah hunna. Ini pun lekat ke. Okey, lepas tu kita ada hatta hinin. Hatta hinin ini bukan mudhaf ilaih, sebab hatta rafja. Hatta rafja. Okey. Itu saja. Jadi ada tiga. Rabbuhu kaidahunna dima ba'dima. Terus di bawah, mana mudah-mudah di bawah? Bawah jelas, senang. Yang ayat ni, ayat 105 tu. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Mana mudah-mudah lain? Kaum Nuh. Kaum Nuhin. Kaum Nuh. The people of Nuh. Kaum tak ada alif lam, tak ada tanwin, dan Nuhin berbaris bawah. Hin tu berbaris. Jadi ini kaum Nuhin mudhaf ilaih. Kaum Nuh. Jadi kaum, ketika nak terjemah, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Okey, kaum Nuh telah mendustakan itu. Itu kan dia tak diterjemahkan kaum telah dustakan Nuh para rasul. Tak terjemah gitu, sebab ni diterjemah salah satu makna. Kaum Nuhin. Okey, itu maksud saya kegunaan mudhaf ilaih itu. Kena diterjemah sebagai satu perkataan. Okey, di bawah kita ada di ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was sayf. Mana mudhaf ilaih? Haji Sa'ri silakan. Kira rilata syita. Rihlata syita'i. Okey. Rihlata syita'i. Okey, rihlata syita adalah rihlah perjalanan, asyita'i musim panas. Asyita'i musim panas, wasaif. Jadi rihlata syita'i, kita tengok rihlata tak ada alif lam dan dia tak ada tanwin. Asyita'i dengan ja, iaitu hamzah berbaris bawah. Jadi sebagai satu makna, rihlata syita, perjalanan musim sejuk. Musim panas saya sebut, tak ingat, lupa dah. Satu musim panas, satu musim sejuk. Okey. Perjalanan musim sejuk, tapi kita ada wa as-saifi. Ini pun satu juga, ini musim panas. As-saif mana? Syita'i musim panas, tapi musim sejuk. Okey. Jadi tak kisah. Jadi rihlata syita'i satu, perjalanan musim panas, Dan as-saif jadi panggil wa'ataf, dan rihlata saif. Jadi ni ada dua. Rihlata syita dengan rihlata saif. Perjalanan musim panas dan perjalanan musim sejuk. Itu mudhaf ilaih. Sebab ada wa, ni wa'ataf. Ada wa tu wa'ataf, okey, maksud dan. Okey. Dan sebelum tu ada juga. Kita ada ila fihim. Okey, dia mula pada depan ni. Li ila fi Quraisyin. La ila fi Quraisyin.
pun mudaf ilaih. Ila fi Quraisyin. Ila fi maksudnya kebiasaan ataupun adat. Adat. Adat atau kebiasaan dah. Jadi macam dia punya amalan biasa. Jadi ila fi Quraisyin, kebiasaan Quraisy, and habits of the Quraisy, iaitu ila fihim, kebiasaan mereka perjalanan musim sejuk dan perjalanan musim Panas. Itu maksud itu. Jadi dalam ayat ni kita ada banyak mudhaf ilaih. 3 lah. Ada 2. Dan kadang ada 3 juga. Ila fi tadi. 3 kan? 3. Right. Ada soalan? Tak boleh ulang balik yang ayat atas tu, ada 2 ya. Yang mana? Kaedah Hunan. Ayat di mana ni Puan? Ayat atas sekali. Wattaba'tu. Okey. Ni wattaba'tu. Millata abai ni ada 2 mudhaf ilaih antara dia ada 2 sebab ada 3 perkataan situ. Millata agama, aba 2, i 3. I ni aku, saya. Jadi dia ada 2 mudhaf ilaih yang bergabung. Maksudnya pertama antara millata dengan aba, i. Lepas tu aba dengan i, dengan aku. Jadi pertamanya abai mudhaf ilaih pada millata dan ya ni mudhaf ilaih kepada abai. Dia boleh berlaku. Seperti dalam Al-Fatihah. Kita tengok kita tengok jap. Ada lagi tak bawah? Kita tengok yang bawah dulu. Dah habis. Okey, dah habis. Sekejap. Kita tengok Al-Fatihah. Tak, saya nak mana ni? Tak keluarnya ni. Sini dia. Okey, kita tengok ini. Kita tengok Al-Quran. Okey, tengok Al-Fatihah ni. Tengok Al-Fatihah. Kita ada Jadi ismi tu kenalah. Bismillah. Jadi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tengok dia ada berapa perkataan dia? 5 perkataan kan? Ismi Allahi. Ismi 2, Allahi 3, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kan? Jadi ada satu mudhaf dari situ, itu nama Allah. Kan? Bismillah. Sebenarnya ada Bismillah. Bismillah tu pendekkan Bismillah. Jadi antara ismi dengan Allah tu mudhaf ilaih. Allah tu berbaris bawah. Ismi berbaris bawah sebab bi. Kan? Allah berbaris sebab dia jadi mudhaf ilaih kepada ismi. Okey? Ismi. Ada lagi tak mudhaf ilaih kat bawah tu? Baris tu alhamdulillah. Rabbi. Mana? Yaumiddin. Yaumiddin boleh. Yaumiddin. Betul. Ada lagi? Rabbil. Kenapa Yaumi baris bawah tu Kak? Yaumiddin. Tak. Kenapa? Adin baris bawah sebab dia mudhaf ilaih pada Yaumi. Tapi Yaumi tu baris bawah kenapa? Maliki. Sebab Yaumi, Yauma. Patutnya dari atas. Sebab dia kembali kepada. Sebab dia adalah mudhaf ilaih pada Maliki. Jadi di sini ada 2 mudhaf ilaih. Antara Yaumiddin dengan Maliki Yaumi. Maliki. Okey? Hmm. Nampak tak?
Maliki baris bawah bersifat pada Allah lah. Tu ada baris bawah. Dia sifat dia macam badan. Dia sifat pada Allah. Ini ada baris bawah. Yaumi baris bawah sebab dia mudah pada Maliki. Ad-Din baris bawah sebab dia mudah pada Yaumi. Jadi dia ada dua mudah-mudah pilih. The King of the Lord of the King of the Day of Judgment. Kerana bahasa Inggeris. Pemilik hari pembalasan. Kan? Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, the King of the authority of the Day of Judgment. Itu masuk saya. Di atas ada lagi tu mudah pilih atas. Rabbi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alamin. Ustaz, Ya. kalau Rabbil Alamin tu kenapa na hujung baris atas Ustaz? Maksudnya Ini plural. Ini plural. Dia bukan singular. Plural, dia keadaan ja dengan ya nun. Dia asalnya waw nun. Macam muslimuna, kan? Muslimuna dengan muslimina. Waw nun jadi ya nun. Jadi itu muslimah itu dengan ja. Jadi sama juga macam ni alamuna asalnya. Jadi alamina jadi dalam keadaan ja. Jadi dalam keadaan ja. Maksud kalau plural, so saya cakap sebelum ni, kalau singular dia baris bawah ujungnya. Tapi kalau dia plural, hujungnya ya nun. Okey? Ujungnya ya nun. Jadi Tuhan sekalian alam. Ada lagi mudah-mudah boleh dibawa kakak? Saya clearkan dulu. Dating atas tu. Ya. Okey, kita tengok sini. Maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu lagi mudah-mudah filah situ. Iaitu Wairil Magdu. betul. Ghairil maghdubi. Itu mudah-mudah ni. Baris bawah kemudian tu. Baris bawah dan ada sebelum dia bukan haraf jar. Itu mudah-mudah bilail. Jadi yang bukan mereka yang dimukai al-maghdubi, bukan yang dimukai. Al-maghdubi ni isim maf'ul kan? Al-maghdubi isim maf'ul. Lepas tu ada waw. Asalnya ghadabah. Ghadban. Okey? Dan ini pun waw ni waw ataf. Ghairul dalin wa walad dalin dan tidak ya sesat. Itu antara contoh bagaimana ada mudhaf ilaih. Kalau tengok di bawah surah Ali Imran. Okey. Ni pun kalau tengok ni ini ada tak? Saya pun nak tengok. Ni tak ada, ni tak ada. Saya dah cek dulu tak ada. Dan nanti kalau tengok surah-surah pendek macam alam tara kaifa fa'ala bi ashabil fil. Kita tengok surah pendek Tengok surah pendek. Kita ambil 603. 602. Okey. Dia lambat sikit nak sekejap okey. Macam ni. Alat taifana kebias betul kan? Okey. Ayat pertama tu ada dua mudah-mudah lain. Mana dia? Rabbuka Ustaz. Rabbuka betul. Okey. Lepas tu? Bi ashabil fil. Ashabil fil. Sahabat-sahabat gajah. Sahabat gajah. The companions of the elephant. Okey. Ada lagi di bawah ada? Alam yaj'al kaidahum. Kaidahum. Kaidahum pun mudah-mudah filain. Kan? Sekejap. Allahumma salli ala. Bukan rujah kaidahum. Ya
kaedah Ada kaedah home. Kaedah home. budaya mendukung kita teli. Soal Kaedah saya home. Kita ada Rabbuna. Kita ada Asabil. Lepas tu ada lagi. Toiron wa salah. Toiran apabila itu apabila baris atas kan, itu bukan. Itu lebih pada tamyiz. Itu nanti itu salah satu frasa yang saya tak ajar tapi dia berlaku banyak. Okey. Ada lagi. Tak ada dah. Okey. Right. Okey. Jadi jelas mudah-mudahan kita pergi pada topik berikutnya. Ada orang pakai dua phone. Dia balik suara. Right. Okey. Kita akan belajar frasa kedua iaitu mausu. Ini lebih mudah sebab dia belagu. Macam dia sama juga dua isim agak ringan tapi menunjukkan sifat yang kekal. Macam syajarat kabiratun. Pokok yang besar. Syajaratun kabiratun. Kita tengok yang pertama dhamata ini. Kedua pun dhamata ini. Dan dua-dua bentuk muannas, ada tambah buta dan single. Dan tak ada alif lam. Dia mesti seimbang. Dia punya perkataan seimbang. Kalau dia single, dia muannas. Kalau dia ada alif lam, muannas. Kalau dia tak ada alif lam. Dan dia berlagu senang. Syajaratun kabir. Contoh. Macam ni. Contoh. Inilakum nadhirun mubin. Jadi nadhirun pemberingat mubinun yang nyata. Mubinun ni actually isim fa'il. Yang menjelaskan, yang menyatakan nyatalah. Ya, nadhirun mubin. Macam ni ulaika lakum azab yang menghinakan. Muhinun ni adalah fa'il muhinun. Azab yang menghinakan. Walahum azabun alim. Sama juga azabun alimun mak pada azab yang amat pedih. Ini sifat dia. Mausuf sifat. Nadhirun mausuf sifat. Azabun mausuf hinun sifat. Kita tengok semua sama bentuk. Tak ada alif lam dan dhamata ini semua. Dia boleh baris atas. Dia semua mesti dhamata ini. Okey, di bawah tilka ayatul kitabil mubin. Ini pun sama, bunyi lagu sama. Dia tak ada alif lam dan berbaris bawah dua-dua. Al-mubin. Kitabi al-mubin. Itu masuk sifah. Habis satu lagi bentuk yang lebih kurang sama. Setengah orang tapi istilah masuk sifat. Lebih sifat. Masuk macam gini, dia maka Allahu azizan hakim. Sama juga bentuk dia. Cuma terjemahan dia dan adapun Allah Maha pengasih lagi maha bijaksana.
Okey, dia ada lagi. Dia double. Macam ilal aziz ghafar kepada yang lagi maha pengampun. Makinun aminun. Jadi tempat yang kuko lagi dipercayai. Amat dipercayai. Makinun aminun. Macam hafizun alim kau juga. Ini sifat. Aku ini hafizun amat menjaga, amat mengetahui. Okey, ada soalan? Ini senang. Ada soalan? Ini senang. Nampak dah. Kalau kita latihan, boleh nampak dah. Ada soalan? Ustaz, Ya. Silakan. suara Ustaz double Ustaz. Itulah saya perasan ada orang buka dua device ke. Tak apa. Okey, kita habiskan ni pun saya akan balik. Okey, kita habiskan ni pun saya akan balik nanti. Dia ada masalah dia punya link. Supaya saya boleh double. Puan Nafisa kena mute. Okey. Okey, tak double lagi kan? Dah, tak double kan? Okey Ustaz. Okey, silakan. Ada kena mute seorang tu. Sebab suara dia masuk balik. Okey. Okay, cari masuk sifar. Ni bukan, ni lain. Betul masuk sifar. Cari masuk sifar. Dia berlagu je. Baca kawan berlagu tu masuk sifar je. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alimu. Dia tu as-samiul alim. Kalau tu baca tak dengar tapi kalau nak baca as-samiul alim. Nampak tu? As-samiul alim. Jadi maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, terus di bawah. Silakan. Boleh dengar saya? Boleh Ustaz. Silakan. Baik, yang berlagu. Bakorotin samanin. Bakaratin simanin. Ya, berlagu kan? Ajar ada yang batulan. Saya kena unmute. Okey, terus. Silakan. Sabun ijab. Sabun ijafun. Kita ada Samiun alim. Makaratin simanin. Lembu betina gemuk. Kan? Lepas tu tabaun ijafun. Tujuh. Ta'allahu ya'lamu. Mana? Ta'allahum ya'lamu. Tak berlagu pun tu. Tiga perkataan tu. Sumbulatin. Putrin. Tangkai hijau. Okey? Itu ada yang ada. Jadi nampak jangan kita tahu tangkai hijau masuk sifat. Satu makna kan. Tangkai hijau, tujuh yang kurus. Lembu gemuk, maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu masuk sifat. Tak cukup mudah lah. Tapi cuma kita kena pada satu makna. Okey? Ada soalan? Yang bukan tadi Ustaz. Yang bukan. Ini masuk sifat. Ini sifat. Bakaratin simanin. Dia kalau azab yang pedih. Azabun alim. Itu masuk sifat. Tapi setengah guru mengajarkan supaya satu makna dia masuk sifat juga.
Semua saya pisahkan. Okey? Right, kita dah pukul 11. Kita rehat 5 minit. Saya akan keluar pada Zoom. Dan saya akan masuk balik nanti join semula. Guna dengan sama. Okey? Guna dengan sama.